memberikan keringanan dan kemudahan, bukan hanya terhad kepada mereka yang baru masuk Islam, seperti yang difahami oleh seperti yang difahami perkataan Imam Ibn Hajar tersebut, namun ianya adalah merupakan perkara yang menyeluruh kepada setiap Muslim dan pada setiap masa. Namun beliau, yakni Ibnu Hajar, mewajibkan untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang baru menjadi Muslim atau baru kembali taubat setelah murtad, dan juga mereka yang layak untuk mendapat kemudahan tersebut, sama ada kerana sakit, lanjut usia, ataupun yang sedang dalam hajat ataupun keperluan. Di antara tuntutan ilmu ke atas setiap individu adalah berusaha sekuat tenaga mencarinya sesuai dengan kemampuan akal dan persiapan mentaliti. Oleh kerananya, para pendakwah dan pendidik dilarang untuk memperbincangkan perkara-perkara yang sangat pelik dan aneh, sehingga tidak boleh diterima oleh akal fikiran para pendengar. Apabila perkara-perkara pelik seperti disampaikan juga, maka lama-kelamaan ia akan menimbulkan fitnah dan kerosakan agama di kalangan sebahagian daripada mereka. Dalam hubungan ini, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, mafhumnya, bercakaplah kepada orang perkara yang boleh orang mengerti, dan tinggallah perkara-perkara yang tidak boleh difahami. Adakah kamu ingin agar memperbodohkan Allah dan Rasulnya dengan menyampaikan perkara-perkara yang sangat pelik kepada mereka sehingga mereka menolak? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu bercakap kepada orang mengenai perkara yang tidak boleh mereka fahami, maka perkataan tersebut menjadi fitnah bagi sebahagian daripada mereka. Jadi kita bercakap ni jangan buat keluar isu yang pelik-pelik sangat. Sebab apa? Sebab mendatangkan fitnah. Dan kita nak mengajar ni kena jelas. Betul lah ada orang yang mengajar, dia kata, siapa dia kata nak bagi tahu kelebihan majlis ilmu ni besarnya, dia kata, siapa kita tak semayang pun tak apa, siapa nak nuntut ilmu, tu pelik lah tu. Tak semayang ni syariat lah. Mana ayat bagi menuntut ilmu ni wajib ni. Contoh kita ni, dia kata tak semayang pun tak apa asal menuntut ilmu, tu tak kena cara. Salah sebutan dia tu, hujah dia tu salah. Semayang ni syariat, menuntut ilmu juga syariat. Kita yang kita lewatkan solat isyak ni kerana kita ambil pendapat bahawa menuntut ilmu ni, berada dalam majlis ilmu juga wajib, semayang juga wajib. Isyak ni waktu yang lama, waktu yang sepertiga malam baru habis. Kalau ikut Syaukani, isyak ni bukan habis dengan subuh, sepertiga malam ni habis waktu isyak. Ada orang faham subuh habis waktu isyak, dia kata, maka 5:30 dia pun semayang isyak. Kenapa? Sebab saya nak semayang tahajud dahulu, Ustaz. Kalau mu sedar, kalau mu mati, nak bangun 5:30 mati pukul 5. Tak dikira mati dah keadaan semayang isyak lah apa tu. Maka kita kena segerakan solat tu. Adapun dalam majlis ilmu, ada setengah masjid tu dia azan dulu. Saya tak apa suka kini. Sebab dia kata nak beritahu pada orang ramai, isyak sudah masuk. Dalam TV ada azan, surah lain ada azan, bukan masjid tu subuh ada lagi Selangor ni, banyak lagi masjid lain. Maka kita buat yang mudah sudahlah. Buat yang mudah sudah. Yang macam mana? Jangan azan lagi. Saya orang yang mengajar memang terasa, bukan terasa hati, putus mualak dia kata. Orang mengajar ni, dia mari tiba-tiba Ustaz berhenti kejap nak azan. Allah putus hangin aku. Baik mu suruh aku azan duk gini, Allahu akbar, aku azan lah apa. Allahu akbar, tak faham. Dia tak ngaji awalawiyah, tak faham tu. Setengah masjid ada gitu, Ustaz bertijak kita nak azan dulu. Azan kemudian lah. Nak azan lama mana pun, sedap mana pun kemudian. Hak mengajar ni wajib. Zikir dalam majlis mengajar pun tak boleh. Zikir, baca Quran, adakah itu lebih baik ataupun mendengar kuliah lebih baik? Mendengar kuliah lebih baik. Ada pun zikir dengan hati kita, subhanallah, subhanallah, tasbih subhanallah, subhanallah, tanpa mengganggu fikiran kita mendengar orang mengajar. Itu dah apa? Yang duduk seorang hujung tiang, la ilaha illallah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Zikir ya latif berangguk pala-pala. Orang duduk mengajar kau dia buat dah. Ni tak kena cara. Duk ujung dia baca Quran, buka bismillahirrahmanirrahim. Orang duk mengajar. Mendengar ilmu tu lebih wajib.
Adapun kita duduk sambil dengan ngajar subhanallah, 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 itu lain. Tak mahu lalai atau tidak apa. Saya pernah jumpa gitu. Tak mendengar kuliah ni. Sebab apa kuliah ni politik? Duduk ujung-ujung, duduk berzikir. Dia ingat aling lah tu. Bodoh sungguh. Ngaji tak embuh. Orang suruh mengaji, dia tak pandai. Orang bagi tahu, dia tak percaya. Ini masalah orang ni. Jadi dia sebut sini bahawa bercakap kepada mereka benda yang mudah. Jangan cakap benda yang karut-karut. Dalam cakap biar jelas. Ada seorang tu mengajar. mengajar dia berhenti. Isyak tu terus berhenti. Ada kata kita bila tu imam salah boleh tegur. Tik jam bunyi sadaqallahul azim, berhenti. Makmum pun faham, oh boleh tegur, tak apa, berelah. Zaman dulu semayang pakai gak lampu gas, bung api tu tak, lampu gas tu. Imam pun Allahu Akbar, lampu gas tu pun naik, bung. Makmum kata lampu tu imam. Dah boleh tegur, kan tegur lah. Bau naik pula lampu tutup imam. Lah kalau tu imam paling belakang, ejah sumbu tu imam kata. Tu imam pun bodoh juga. Lama dulu kan pakai lampu waktu tu. Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan. Jadi kita kena mengajar benda yang jelas pada orang. Perkara yang meragukan, contoh orang waktu berisu soal kulit khinzir boleh ataupun tidak kita buat kasut, buat beg dan sebagainya. Tak? Ada setengah kata boleh. Sebab dalam Quran disebut daging je, daging sahaja, kulit tak sebut. Allah Ta'ala sebut waddama walahmal khinzir, daging, kulit tak apa. Benda ni benda yang pening belaka ni. Memanglah ada pendapat gini dia panggil mazhab zahiri. Mazhab zahiri, mereka tidak takwil. Tapi janganlah pakai tu, moga kita pakai Syafi'i ni, tak faham Syafi'i sudahlah. Jangan duk faham benda lain. Zahiri pun kita terima juga, tapi jangan memeningkan orang. Aduh, orang pun gaduh lah, apa ni boleh guna kulit khinzir, saya mengaji tu tak boleh. Nampak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Sebab tu bila kita nak sebut masalah khilafiyah ni, saya tertarik pada seorang di Kubang Kerian, nama Maulana Asri Yusuf, guru saya dulu, mengaji dekat dia, mengajar hadis. Dia seorang yang berbicara mengenai khilafiyah cukup-cukup hikmah. Kalau tuan-tuan nak mengaji, gilah mengaji dengan dia, orang muda ni, mengaji hadis. Tapi tak pasti dia boleh mari dok sini. Kalau boleh mari surat takwa lagi baik. Nah, dia bicara masalah khilafiyah dengan berhikmah. Hikmah ni maknanya dia tidak condemn pendapat orang. Setengah orang tu condemn. Saya tengok ustaz lah YouTube seorang tu, Allah mengucap saya, dia condemn bab selawat sifat lah. Dia condemn bab ilahi lastulil firdausi ahla. Dia pun tak faham apa dia kata. Orang mana cakap gitu? Orang Thailand ke mana? Ni karut, ni bid'ah belaka. Janganlah sebut gitu. Orang pun ada pendapat juga, ada nah juga, ada dalil juga. Itu masalah khilaf je. Tak payah sebut lah, senyap sudah. Ni dah sebut masalah ni. Buat lari duit negara, ni sebut, ni takut. Kita pun heran juga benda tu. Awal lagi kita sebut, menegur para pemimpin supaya beretika dengan cara Islam, memerintah dengan cara Islam. Itu lebih wajib lagi. Kenapa disebut masalah-masalah yang kita kata yang remeh-temeh, yang tidak melibatkan akidah? Hak punuh akidah orang. Rosak akidah orang tu. Benda tu yang perlu kita sebut lebih lagi daripada banding-banding dengan perkara-perkara ni. Sebab tu dia kata, bila kita bercakap memahayahkan orang akan tidak faham, nescaya benda itu akan menjadi fitnah yang banyak. Fitnah tu lebih banyak lagi daripada kefahaman tersebut. Baik. Bab yang ketiga, keutamaan kefahaman ke atas hafalan semata-mata. Sikit lagi. Dalam membincangkan keutamaan ilmu pengetahuan ke atas amal perbuatan, suka saya mengingatkan kepada para pembaca yang budiman akan suatu perkara penting yang juga termasuk dalam kategori fiqh keutamaan, iaitu keutamaan ilmu riwayah
dengan lain perkataan, keutamaan kefahaman dan pengertian ke atas semata-mata hafalan dan ingatan sahaja. Islam menghendaki kaum muslimin mencari dan mengerti ajaran-ajarannya, bukan setakat mempelajari secara sambil lewa dan tanpa pengertian yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka mengapakah tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka mengenai dengan agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut maksudnya, mayuridillahu bihi khairan faqihu fid din, siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka Allah akan memberi kefahaman agamanya. Kefahaman dan pengertian yang benar adalah darjah ilmu yang paling tinggi, karena ianya adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mengetahui sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang munafik dan kafir sebagai kaum yang tidak memiliki kefahaman. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, manusia itu laksana barang tambang emas dan perak. Mereka yang terbaik di masa jahiliyah, maka mereka lah yang terbaik di masa Islam apabila mereka memiliki kefahaman agama. Baik. Bab yang ketiga membahaskan faham itu lebih penting daripada hafalan. Tetapi dia tidak menafikan hafalan itu penting juga. Tapi kadang-kadang kita menghafal macam contohnya budak-budak nak periksa. Kalau di Kelantan dia ada peperiksaan SMU, CJ menengah agama. Satu lagi STAM, CJ tinggi agama. Nah, CMU dengan STAM ni kalau tak menghafal memang tak boleh jawab. Sebab semua soalan perlu dihafal, ada dalam kitab, bukannya soalan reka-reka begitu, tidak. Budak-budak pun menghafal tanpa faham. Mari soalan cuba jelaskan maksud taharah. Dia boleh sebut lah sebab dia hafal. At-taharah huwa ni dia boleh sebut lah. Mari soalan kefahaman, soalan dia ni tak ada lah periksa ni, dah dia tak faham, dia hafal saja dia. Itu dia maksudkan kefahaman kepada satu benda tu lebih penting daripada hafalan. Contohnya hafiz Quran. Hafiz Quran ni diangkat martabat oleh orang. Zaman sekarang ni kalau dia tu hafiz Quran, pandai bidang Quran dan sebagainya, memang dia diangkat oleh masyarakat. Di peringkat kerajaan buat pertandingan hafaz Al-Quran 30 juzuk, 20 juzuk, 10 juzuk, bagi hadiah. Ada pelajar-pelajar Malaysia ni boleh bertanding di Arab Saudi, dibuat dalam Masjidin Nabawi. Baru-baru ni macam mana peserta Malaysia ni dapat tempat yang keempat ke berapa. Peserta Malaysia ni daripada Pulau Condong di Kelantan, orang Kelantan lah. Ini mereka diangkat martabat kerana menghafal semata-mata. Generasi yang kita nak lahirkan bukan sahaja menghafal, tapi mereka yang memahami. Itu yang lebih utama lagi. Bukan makna hafal ni tak penting, penting juga. Nak dapat ilmu tu mesti menghafal. Begitu juga orang nak jadi ulama ke apa, Quran mesti hafal. Quran mesti hafal. Tak hafal semua pun pada korang ayat-ayat yang tertentu, juzuk-juzuk yang tertentu. Bila nak jadi ustaz, jadi ulama, bila Quran tak hafal, susah nak dapat hujah, susah. Dan Quran ni bukan saja hafal je, dia selalu kena baca supaya ingat. Kadang-kadang habis 30 juzuk senyap tutup Quran dah habis 30 juzuk. Kalau setahun dia buat begitu tuan-tuan, suruh dia baca pula, tak ingat. Payah pula dia nak hafal. Sebab mengulang lebih payah daripada menghafal. Menghafal senang je. Orang hafal Quran ni bila juzuk 18, 19, 20 dia akan mari perasaan malas. Kalau anak-anak tuan-tuan hantar sekolah hafiz Quran, juzuk yang ke-16, 17 tu, dia kata abah nak berhenti, malas dah boleh pergi dah kepala otak aku, dia kata. Mesti disebut gitu. Abah tak faham, Quran ni payah. Memang dia rasa gitu. Tuan-tuan jangan berhentikan anak tuan-tuan sehingga bila dia sampai juzuk 22, 23, dia rasa nikmat dah hafal Quran, rasa cepat-cepat nak tamat ni, nak jadi hafiz ni.